Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma astakhdimna wa la tastabdilna. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hasbi rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang berusaha pengurus sahabat saya, apa nama cik ni tadi? Cik Hakim. Ya, lama tak jumpa Cik Hakim masih handsome lagi tuan-tuan, sahabat saya Ustaz Farhan, kaki tangan Pejabat Agama Islam daerah Raub dan juga kaki tangan Perpustakaan Raub, adik-adik dia praktikal di Pejabat Agama. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana masih lagi diberikan kesempatan kepada kita pada hari ini, tuan-tuan, perempuan yang ada di rumah. Mudah-mudahan Ramadan dah berapa hari dah ni Ramadan ni? Hari ketiga Hari ketiga, tak lama dah. Lagi 27 hari lagi. Alhamdulillah countdown tuan-tuan. Jadi apa pun alhamdulillah, kita yang paling beruntung bila kita dapat duduk dalam bulan Ramadan. Itu yang paling penting. Sebab masa inilah kita sedang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Who we are before, siapa pun kita dulu, it doesn't matter. Yang penting adalah waktu sekarang kita buat yang terbaik untuk kehidupan kita yang lebih baik pada masa akan datang. Jadi terima kasih pada pejabat agama yang jemput saya melalui Ustaz Farhan, Timbalan Kadi daerah Raub, sahabat saya yang menjemput saya pada pagi ni, alhamdulillah, bersama dengan Cik Hakim. Dan saya nak kongsikan dengan tuan-tuan tentang amalan-amalan yang banyak sebenarnya amalan-amalan yang boleh kita buat sepanjang bulan Ramadan ni. Dia nak tak nak je. Ya, tak pandai tak apa, jadi rajin. Betul tak? Daripada rajin kadang orang pandai baca Quran tapi tak ada pun. Dia tengok je Quran tu. Ya, kadang-kadang ada biji tasbih banyak di rumah tapi tak pernah usik pun. Kadang-kadang. Pasal apa? Dia tidak ada rasa kepentingan kepada amalan-amalan tersebut. Tapi itulah hidayah hidayah milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi pada kesempatan ini, mari sama-sama kita renung dan melihat perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana disebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ini memang ayat ni tiap-tiap hari pun boleh dengar tiap-tiap hari dengar dalam radio, dalam internet kita, dalam di TV dan sebagainya. Tapi bagaimana kita mengambil ayat ini
sebagai satu ayat yang kita boleh jadikan sebati dalam kehidupan kita, terutama dalam 27 hari yang mendatang. Macam mana kita nak masukkan roh daripada ayat ini dalam kehidupan kita. Mana Ramadan ni, maksud kalau kita tengok puasa tu pun sendiri menahan diri daripada sesuatu, betul tak? Ya, dari segi bahasa, daripada istilah je ialah menahan diri daripada makan minum, daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, ya, dia tidak melakukan dosa dan maksiat dan sebagainya. Ya, sebab semua orang tahu pun. Tinggal lagi bila kita refresh pada pagi ni, mudah-mudahan mendatangkan semangat lah. Ya, sebab itu tak tahu mana satu tazkirah yang kita dengar jadi pencetus kepada hidayah Allah Subhanahu Taala. Kita tak tahu, kan? Kita tak tahu mana satu hari dalam bulan Ramadan ini menitis air mata taubat kita dan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Sebab tu bila kita tengok sabda Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini imanan wa ihtisaban, mana penuh dengan keimanan dan pengharapan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Nak masuk syurga ni wajib bersih daripada dosa, tuan-tuan dan puan. Wajib bersih daripada dosa. Agak-agak berapa banyak dosa ni? Start daripada pagi tadi ada dosa tak? Ada dosa tak? Agak-agak lah. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut, dosa kemaluan. Ya, semua dosa-dosa itu perlu dibersihkan. Perlu dibersihkan. Jadi dengan asbab bulan Ramadan Al-Mubarak ini, mudah-mudahan Allah sudilah apa kiranya mengampuni segala dosa-dosa kita. Okey? Jadi bagi mendapatkan natijah di akhirnya, la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang umat dahulu pun diwajibkan berpuasa, semuanya kepada pengakhirannya bagaimana kita boleh jadi hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa. Macam mana kita nak describe, macam mana kita nak huraikan takwa ni sendiri. Takwa ni kalau tuan-tuan adik-adik boleh bayangkan bagaimana kita sentiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala setiap masa. Kalau dalam sembahyang, Allahu Akbar. Nah, dalam sembahyang waktu tu jelah. Tapi dalam bulan puasa, sepanjang-panjang hari kita dipantau sebenarnya. Boleh tak duduk di rumah? Orang tak ada KFC malam tadi. Tak habis. Boleh makan tak? Kalau ikut-ikut kita seorang kan? Kalau ikut-ikut kita seorang, siapa nak makan? Kita makan-makan gosok gigi pun semua tak adalah orang kata, awak tak puasa ke? Puasa. Kalau puasa Ramadan tu agak-agak berapa orang yang puasa, berapa orang tak puasa. Boleh nampak tak? Kan? Sebab tu Allah Subhanahu taala berikan pahala orang yang berpuasa ni dengan kekuasaan Allah sendiri. Malaikat dia tak tahu berapa nilai puasa, pahala puasa bagi satu orang manusia. Mana settle? Tak ada. Tuan-tuan, sebab tu bila kita willing to do something that Allah love, bila kita boleh buat apa yang Allah suka, it's not bukan kita suka. Kenapa kau nak kena puasa? Nak jadi apa? Bagi slim sikit lah. Kan, diet, ada peluang diet ni kan. Kita buat push up 100 bang, kita buat keran 100, kita lari 2.4 km tiap-tiap hari kan. Tambah ke lah puasa kan. Pasal apa? Niat nak bagi body cantik. Betul tak? Contoh lah, contoh. Tapi adakah puasa itu dinilai sebagai ibadah di sisi Allah? Itu pasal nawaitu kita dalam setiap amal ibadat mesti nak kena lillahi ta'ala. Jadi amalan pertama yang patut kita usahakanlah sebab dalam bulan Ramadan ni memang bulan latihan. Agak-agak boleh bangun malam tak? Tuan-tuan, boleh bangun malam? Boleh? 3:30 pagi, 4 pagi boleh? Boleh kan? Jadi adik buat assignment kan? Of course kan, kita ada assignment, kita nak kerja deadline dan apa semua kan. Macam saya pun masih dalam sem akhir ni di USIM. Tuan-tuan, dah praktikal ni. Tapi apa pun saya faham dunia student memang mencabar. Sebab tu bila ada kesempatan untuk bangun malam sepanjang bulan Ramadan ini, terutamanya para pelajar yang nak buat assignment apa tu, sembahyang sunat 2 hari. Sembahyang sunat tahajud dulu. Sembahyang sunat
tahajud. Sembahyang sunat tahajud. Kenapa kena sembahyang tahajud? Kenapa kena sembahyang taubat bulan-bulan Ramadan ni? Pasal apa? Supaya ada latihan yang kita buat pada peringkat awal memang susah. Memang susah payah. Dan tuan-tuan, jangan letakkan dunia sebagai tanda aras dalam amal ibadat. No way, no. Sebab apa? Sebab bila kita buat satu amal yang baik kerana keduniaan, contohlah macam tadi kan, itu dah lawa lah, dah ramping lah, ujung satu Syawal pakai baju baik kan, ramping. Tapi orang kata kau gemuk lah, separuh mati duk jaga daripada awal kan, jaga tak makan nasi contoh kan. Tiba orang kata kita gemuk juga. Apa rasa? Kecewa lah, kecewa. Bila kita semayang, kita nakkan keduniaan. Kalau boleh dapat kerja ni lah contoh, habis-habis belajar ni dapat kerja. Dah, semayang tu ada pasal dunia. Sebab tu tak salah tak salah. Saya tak kata tuan-tuan salah dalam berniat untuk keduniaan tu, tak salah. Tapi kena ada adjustment. Kena buat adjustment. Saya semayang tahajud ni kerana Allah. Kerana Allah, untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tu. Jadi bila orang tanya semayang tahajud pasal apa? Boleh dapat pahala. Betul tak? Untuk dapat pahala, untuk dapat syurga, untuk dapat macam-macam kebaikan daripada Allah. Tapi di mana kerana tu? Sebab tu bila dah start amal ibadat, kena kerana Allah, and then terus dengan apa hajat kita. Kalau tuan-tuan tak bagi tahu hajat tu pun Allah tahu. Kan? Tak bagi tahu hajat pun Allah dah tahu dah. I know. Kan? Sebab tu yang Allah nak tengok dalam hati kita ialah nawaitu. Mana Cik Hakim? Betul tak? Kenapa Cik Hakim kahwin? Kan buat kan kerana Allah. Bila kerana Allah, datanglah mawaddah warahmah. Kenapa Ustaz Fahan kahwin? Dah, pasal apa? Kerana Allah. Dah, betul tak? Pasal apa nak kena kerja? Pasal apa nak naik pangkat? Contoh dah, kita dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama dalam bulan Ramadan ni, doa mustajab. Betul tak? Doa mustajab. Sebab tu bila kita buat satu kebaikan kerana Allah, meninggalkan kejahatan kerana Allah, datanglah keberkatan. Sebab tu innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Semua amal kita dengan niat. Dan niat ni dia ada dua kan? Satu dunia, satu akhirat. Kalau kerana Allah tu akhirat kita kejar, dan dunia akan ikut kita. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat akan tinggalkan kita. Ya, sebab tu bila kita ada segala-galanya, bila tak ada Allah, kita hilang segala-gala. Bila kita ada Allah, kita akan ada segala-galanya. Ya. Okey, jadi bila solat tahajud malam, kisahlah dua rakaat ke 4 rakaat ke kan. Dia tempoh dia sebelum azan subuh. Jangan risau 3:30, 4:30 tak bangun lagi. Pukul 5 tak bangun lagi. Pukul 5:30 baru bangun. 5:30 tu lah waktu kita boleh sembahyang tahajud sebelum azan subuh berkumandang. Next ialah bagaimana kita boleh hidupkan sepanjang bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ni kelebihan dia tuan-tuan, kalau bulan-bulan lain pahala dia tak sikit sikit. Kena itu pun lagi banyak dah. Satu huruf dapat 10 kebaikan. Alif lam mim kan 10. Kalau bulan Ramadan lebih lah. Lebih Allah bagi. Allah bagi atas niat dan keikhlasan kita. Kadang-kadang boleh dapat banyak, kadang-kadang dapat 10, kadang-kadang dapat 1, kadang-kadang tak dapat apa. Mengaji. Ya. Sebab tu bila kita mengaji Quran, tengok atas niat. Sebab itulah niat kita tu kena betul. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Okey. Jadi bila Al-Quran yang kita baca setiap hari kerana Allah Subhanahu Wa Taala, paling kurang pun dalam 10 ayat satu hari, istiqamah, bermakna kita ni antara orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Siapa yang nak dapat sahabat sehidup semati? Ini dia Al-Quran. Kalau bercinta dengan siapa-siapa pun, akhirnya mati juga, berpisah juga. Sayang mak, sayang ayah, berpisah juga akhirnya. Dah, adik-beradik, kawan-kawan sebagainya. Tapi bila tuan-tuan
buat keputusan hari ni aku kena cari sahabat sehidup semati aku. Siapa dia? Al-Quran. Dia akan temankan tuan-tuan, adik-adik kita semua di dalam kubur. Pada hari pertama lagi, dia kenalkan kita. Assalamualaikum tuan, saya lah Al-Quran. Dulu puan baca kadang-kadang perlahan, kadang-kadang laju, kadang-kadang kuat. Ya? Kalau kita baca gagak pun dapat 2 pahala, kata Nabi kan? Dapat 2 pahala. Kalau kita baca gagak, bit dapat pahala. Tuan-tuan. Ya? Sebab tu bila kita baca Al-Quran dengan cantik, dengan tajwidnya, dengan taranumnya, malaikat akan bersama-sama dengan kita, Allah akan bersama-sama dengan kita lah. Okey, jadi jadikan Al-Quran sebagai amalan kita sehari-hari, paling-paling tidak pun 10 ayat satu hari. Mana-manalah, mana-mana ayat. Kadang-kadang kalau tuan-tuan nak tengok apa yang Allah nak kata dengan kita kan, hari ni apa Allah nak pesan dengan kita, tuan-tuan buka, ambil air semayang apa semua, kalau boleh lepas semayang, buka je Quran tu. Buka Quran kan, gitu. Tak. Benda satu kan. Tak. Okey. Ayat ke berapa? Baca. Kebiasaannya kena batai hidung. Kebiasaannya kena batai hidung. Kalau kita orang malas, Allah bagi ayat malas. Kalau Allah kita ni dalam keadaan susah hati, Allah bagi ayat penyejuk hati kita. Sebab tu Al-Quran ni dia mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, bukan biasa-biasa, ni kalam Allah. Ya, okey. Jadi yang ketiga, sedekah juadah berbuka puasa. Setengah jam tuan-tuan. Jadi maknanya dalam bulan puasa ni yang tak boleh dibuat pada bulan-bulan lain, antaranya sedekah makan. Adik pergi bazar Ramadan kan, beli sejenis lagi lauk kan, ataupun ada lagi nasi, bagi kat siapa-siapa. Ya. Ada jiran sebelah kita kan, jiran sebelah kita beli lauk cantik, ada 10 orang dalam tu, bagi kan, contoh. Tak tiap-tiap hari pun, seminggu sekali, mana kita boleh buat. Macam adik-adik perempuan belakang boleh masak, lebihkan sikit masakan tu, kau lauk-lauk tu bagi jiran sebelah. Makcik ni, jangan pula tengok kau ada anak bujang orang tu lawa sikit, bagi. Yang tak ada anak bujang tak bagi kan, tak mau. Dan maknanya dalam apa pun amalan kita, nawai tu kita nak kena jaga lillahi ta'ala, barulah tuan-tuan. Jadi adik laki-laki pergi pasar Ramadan, mesti mau jaga apa? Jaga mata. Kan, jaga mata. Jaga mata. Macam lelaki ni problem di mata lah. Banyak sangat dosa-dosa yang dibuat oleh mata. Betul tak? Ke saya tipu? Saya tak betul. Betul tak? Kebiasaannya betul. Lelaki macam perempuan macam ni. Dosa apa gagak biasa? Anggota apa yang paling banyak buat dosa? Mulut, lidah ya. Asal bercelik mata je bercakap. Asal bercakap celik mata kan. Dia lah tu. Ya, kalau dah kahwin besok, bateri apa radio tak ada bateri. Dia lah. Ya, daripada pagi sampai malam dia boleh cakap. Dia cakap lelaki ni dia tengok dia akan tengok kan. Sabar je. Sebab tu bila mata dan lidah ni antara 2 anggota yang kebiasaannya jadi punca manusia masuk neraka, jadi punca manusia masuk ke dalam syurga. Okey, lidah terutamanya. La ilaha illallah. Jadi bulan puasa ni banyakkan amal-amal soleh macam ini, supaya apa? Bagaimana yang disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW daripada Zaid bin Khalidil Jahni radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi. Jadi makna kalau tuan-tuan beli kurma kan, beli kurma duduk di rumah, bagi jiran sebelah, ataupun pergi masjid, letak je ya, pergi ke masjid, letak je mana orang yang tengah buka puasa kan, bagi. Kalau ada 200 orang, 2000 orang, ambil sebiji, tak payah banyak, sebiji je, pahala puasa orang tu lepas kita. Sebab tu bila di rumah, anak-anak, adik-adik tolong
turun ke dapur tolong mak ayah. Kan? Itu nak dapat pahala free tu. Pahala free. Adik selalu tolong mak di dapur. Ada ya, macam berat jangan angguk tu. Kadang-kadang lah. Jadi start hari ni kena rajin. Walaupun duduk saja je. Duduk tengok buat apa mak. Anak kerja kau, potong bawang, potong bawang tu pun hasil daripada masakan itu, yang makan seisi rumah pun dapat pahala. Sebab tu dalam bulan puasa ni saya salut ibu-ibu yang di dapur lah. Walaupun dia ada bising sikit lah. Walaupun dia suka bising pasal dia mengantuk orang. Ya tuan-tuan. Tapi bila ibu dalam rumah tu, dia paling banyak pahala. Kalau dia masak, dia apa semua kan. Kalau ayah gitu juga, tolong menolong. Okey, jadi dalam bulan puasa ni kenapa nak kena banyak buat baik? Supaya setiap kebaikan itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Kebaikan-kebaikan yang kita buat, specialnya umat Nabi Muhammad SAW, dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Yang keempat, menunaikan umrah. Sudah. Bulan ni nak pergi umrah lah. Amalan yang disukai, yang digalakkan oleh Nabi SAW. Sebab tu kenapa lah bulan puasa, kalau dulu-dulu lah, kalau 2-3 tahun dulu kan, mesti orang nak pergi bulan puasa. Pasal apa? Tak boleh pergi bulan lain ke? Pasal dalam hadis Nabi SAW, jika datang bulan Ramadan, lakukanlah umrah, kerana pahala umrah itu sama dengan pahala mengerjakan haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, mana orang pergi umrah di Mekah ni, dia punya pahala sama macam pergi haji. Kan? Kalau pergi umrah ni dalam 2 minggu kurang 2 minggu dah 10 hari gitulah. Umrah ni lah tempoh lah. Tapi dalam umrah ni, dalam 10 hari tu berapa banyak kali pun buat, tak ada masalah kan. Yang pertama kali tu wajib. Yang 2-3 kali, 5 kali itu sunat. Jadi pahala dia. Tapi bukan kata tak dapat nak pergi haji, pergi buat umrah bulan Ramadan, tak payah pergi haji dah lepas. No. Ya. Nabi kata pahala. Bukannya perintah tu ya, kewajipan haji tu tak gugur lagi. Tapi Allah nak bagi pahala yang banyak. Jadi kalau kita tak dapat nak pergi Mekah, nak buat macam mana? Tuan-tuan, ayah ibu-ibu, tuan-tuan di rumah lah. Ayah ibu-ibu di rumah yang depan saya ni adik-adik semua. Tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak dapat pahala umrah free tanpa kita pergi ke Mekah? Solat sunat apa? Yang sama pahalanya macam pergi buat umrah. Solat sunat duha. Solat sunat duha. Yang muda-muda ni bagus solat sunat duha. Bukannya yang Cik Hakim pun muda lagi, itu saya khabar muda ya. Tuan-tuan. Mana bila kita ni start daripada hari ni, dan saya ucap tahniah siapa yang dah semayang duha, alhamdulillah, jadikan sebagai satu amalan dah darah daging. Ya, darah daging. Sebab saya punya pengalaman bila tengok orang yang memang hidup dia 8 pagi sampai 11 pagi dengan duha, tak pernah merungut susah. Tak pernah merungut susah. Semuanya dipermudahkan Allah SWT. Okey? Contoh bukan adik saya sendiri, Siti Hajah. Dia dan suami dia memang dua-dua ni duha memang tak tinggal. Daripada ijazah ambil master pula, ambil master PhD pula, dipermudahkan segala urusan dia. Sebab tu tuan-tuan, terutamanya para pelajar ni, daripada muda ni lah nak kena buat hubungan baik dengan Allah. Tapi bukan kita sembahyang duha tu nakkan kebendaan tu. Dah. Kita punya hasrat kita, bila kita boleh bersusah payah dalam menunaikan solat sunat duha dalam kesibukan masa kita, maka kita diiktiraf sebagai hamba di sisi Allah. Allah sebab apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang yang mana Allah jadikan jin dan manusianya tidak hanya melainkan untuk beribadat, mengabdikan diri kepada Allah. Man kalau sebut abdi ni, abdi lah makhluk menghambakan makhluk. Hina ke mulia? Hina lah. Makhluk memperhambakan makhluk. Ini hamba saya ni.
Hamba saya ni hina tak? Hina. Tapi bila Allah kata ini hamba aku, automatik manusia tadi dia akan mulia di sisi Allah. Contoh, saya kerja di ADK Negeri Pahang. Saya selalu bagi tahu klien saya, awak isap dadah dah jadi hamba kepada dadah. Sebab apa jadi hamba pada dadah? Pagi nak kena dadah, tengah hari nak kena dadah. Ni bulan puasa, haram jadah. Kan? Tak ada lah tuan-tuan. Memang tak ada. Puasa ni, tak ada lah. Sebulan, kadang bila tanya berapa lama isap dadah? 10 tahun je 10 tahun. 20 tahun. Sembahyang? Tak. Puasa? Tak. Macam mana dia nak jawab dengan Tuhan besok? Tak. Jadi sebab tu bila dia jadi hamba kepada dadah tu, sebab dia bersusah payah kerana dadah. Sanggup dihina, dimaki, sanggup mencuri, sanggup sebagainya. Sebab dan bagaimana dia terpaksa mengambil dadah kerana untuk hilangkan sakit dan sebagainya. Atas desakan-desakan lah. Macam-macam desakan. Okey. Jadi bila berlaku perhambaan antara makhluk dengan makhluk, tuan-tuan tengok penagih dadah ni suka tak? Ada dia nak kahwin tak dengan penagih dadah? Tak mau Tak mau serius. Baik, handsome. Kan tak mau. Handsome ke mana pun, macam Syaruhan tak mau. Tak mau tuan-tuan. Maknanya daripada segi itu pun kita nampak dah. Tapi jangan pelik, bila penagih ni dia dah jadi hamba kepada Allah, lawa. Mana dia dah jadi hamba kepada Allah, hati-hati yang melihat dia orang ni jadi sayang pula. Dulu dia menghambakan diri kepada makhluk dadah tu. Tapi bila dia dah bertukar jadi hamba kepada Allah, subhanallah, kadang-kadang dia lebih baik daripada kita. Sebab tu jangan tengok orang yang jauh dengan agama, orang yang free hair ke, orang yang pakai seluar pendek ke, yang Islam lah kan, pandang hina. No, jangan pandang hina. Bahkan kita pun doa. Saya dah bagi doa dalam surah Al-Ma'idah ayat 118. Al-Ma'idah ayat 118. You all kena hafal doa ni. Memang jadikan dia doa selepas sembahyang. Definitely benda ni akan jadi penyelamat untuk kita semua di akhirat nanti. In tu'azibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tu kan, kau adalah saudara mara kita kau kan. Balik hari tengok tu, rambut color macam-macam, biru, hijau, kuning apa semua ada kan, dengan banger besar, bapak besar dia kan. Tuan-tuan, kita tengok sembahyang, besok pun boleh sembahyang. Besok pun boleh sembahyang. Tuan-tuan, jadi baca ayat ni bila tengok orang yang jauh dengan agama. Kadang-kadang bila kita tengok orang yang tengok dalam insya pun kita tak kenal orang tu pun, kadang kita dah kan kutuk kau kan. EPL pun kan dah kena kutuk kau kan. Apa benda ni? Jadi bila kita doa orang yang jauh dengan agama ni, tak sembahyang apa, bacalah ayat ni. Ya, in tu'azibum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Apa maksud dia? Jika sekiranya ya Allah engkau memberi azab kepada mereka, sungguhnya tak ada apa pun bagi Allah Ta'ala, mudah je. Pasal apa? Memang itulah hamba dia, hamba-hamba Allah. Part kita bila kita nak pujuk Allah, wa in taghfir lahum, sudilah apa kiranya ya Allah engkau mengampuni dosa-dosa mereka. Tuan-tuan, itu padu tu ayat tu, baca. And then akhir sekali tuan-tuan, jaga hubungan silaturahim. Amalan yang kelima yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan yang dulu tuan-tuan tadi, hubungan silaturahim. Dia silaturahim ni bukan semua silaturahim. Kalau saya salah tolong tuan guru tolong betulkan. Silaturahim ni hubungan darah, saudara, talian darah, adik-beradik, sepupu, bagai tu talian darah, disebut silaturahim. Kalau kita ni tak ada kena mengena ni, yang bukan mahram ni, disebut silaturahmi. Tu beza ya Ustaz beza dia silaturahim dan silaturahmi. Silaturahmi ni adalah saudara se-Islam. Jadi 5 perkara ni tuan-tuan saya sebut untuk permudahkan urusan kita di dunia dan Allah permudahkan urusan hidup kita di akhirat. Jadi ingat pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana tuan-tuan, man qama
an qama ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kita sembahyang tarawih, kita sembahyang sunat taubat, sembahyang tahajud, dan kita iringi dengan pelbagai solat sembahyang sunat yang lain. Orang yang mendirikan solat sepanjang bulan Ramadan ini diampuni semua dosa-dosa dia. Dan amat malang, 1000 kali malang, pada 1 Syawal masih lagi ada dosa yang lalu. Itu piti lah, sangat-sangat sedih lah bila orang yang ditakdir raya tapi dosa yang lalu masih ada lagi. Tak kira lah dosa apa, dosa mata, lidah, tangan, kaki, perut, mulut dan sebagainya. Okey, untuk pengakhiran, bagi melengkapkan tazkirah saya pada pagi ini, pesanan saya lah sebagai pegawai ADK, untuk sampaikan mesej ni kepada tuan-tuan, untuk sama-sama dengan ADK bagi membantu sahabat-sahabat kita yang tersasar jauh dengan penagihan dadah, dan stop penagih-penagih baru. Ya, jangan adalah penagih-penagih baru, sebab bila penghambaan antara makhluk dengan makhluk ni sangat menghinakan. Bukan setakat menghinakan pada manusia, tetapi hina pada sudut pandang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada kita yang elok, yang sihat, doakan yang macam saya doa tadi kan, in tu'azibum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan bila tuan-tuan ada masalah ni sendiri, masalah serabut dan sebagainya, baca surah Ghafir. Surah Ghafir ayat 44 tu, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. InsyaAllah mudah-mudahan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala itu kita akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kami di ADK adalah antara manusia yang menerima manusia yang tidak diterima kebanyakan manusia. Seriously, ada mak ayah yang tak suka anak dia bagi masuk pusat. No, kan? Masyarakat sisih tak mau. No, kan? Tapi kami di ADK adalah antara manusia yang cuba sedaya upaya untuk memanusiakan manusia. So you get the message, kan? So kita mesti combine together lah, ya? Sebab masalah dadah ni lebih teruk sebenarnya daripada masalah COVID. Lebih teruk sebenarnya. Kita tahu kan. Sebab tu pengakhiran tu sangat penting. Pengakhiran tu sangat penting. Permulaan tak penting, tapi bagaimana berakhirnya lidah seseorang apabila dia berhadapan dengan malaikat maut. Untung bila orang yang kata malaikat maut datang, Assalamualaikum Tuan, Allah berkirim salam pada Tuan, wahai ruh yang mulia, keluar daripada jasad yang baik. Yang tu A, yang tu A. Cara mana? Susah payah kerana Allah. Okey, last, tambahkan kualiti dalam amal ibadat kita dan sentiasa niat kerana Allah, dan jadilah asbab kepada hidayah orang lain. Dan saya kata daripada saya, kurangkan juadah, tingkatkan ibadah. Tu tagline tu. Kan? Boleh buat hashtag lah tu kan. Kurangkan juadah, tingkatkan ibadah, la'allakum tattaqun. Moga-moga dan pastinya kita akan jadi hamba Allah yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.